Bismillahirrahmanirrahim. Baik apa? Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Innama hujibal haqqu anka syiddatul qurbi minka. Situ. Hanya sesungguhnya mendinding akan hak daripadamu sangat hampirnya kepadamu. Yang terdinding dan Allah SWT setengah dari ialah kena sangat hampir. Innama hajabal haq anka syiddatu qurbihi minka. Sebab benda bila terlampau hampir, dia tidak dapat dilihat. Terlampau terang pun tak dapat dilihat. Umpama matahari misalnya, dia terlampau terang, maka menyebabkan dia tidak kelihatan, tak dapat dihadap. Allah karim. Maka adalah sangat hampir itu dipanggil hijabun. Seperti bau sangat jauh. Bila sangat jauh tidak dapat kita lihat. Begitulah sangat dekat. Ya, hijab. Kerana bau yang sangat hampir itu daripadamu itu mewajibkan, iaitulah bagimu, mewajibkan bagi hapusmu dan hilang. Itu tiada munasabah antaranya dan antara yang sabit. Dan yang maujud, maka tetapi melihat dia akan dia. Tidak munasabah antara yang maujud dengan yang hilang. Maujud hakiki huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu, bermula hakikat hampir itu, hakikatul qurbi. Mana hakikat hampir itu? Bau gaib engkau daripada hampirnya, kerana sangat hampir. Atau akrabu min hablil warid, yang lebih dekat daripada urat leher kita. Tapi kurban itu kurban ma'nawiyan, bukan kurban hissiyan. Kalau kurban hissiyan ni tak boleh pakai makna tu kekuasaan ni. Sebab hampir kita, cara kita ada berpihak, dekat, jarak tu hampir. Bukan begitu dengan Tuhan. Hampir pada makna dipanggil. Ma'nawiyan pada makna, iaitu kita sentiasa dalam genggaman. Kita tidak terlepas daripada dia. Tidak ada siapa yang boleh menghalang. Semua adalah hak dia. Dan semua insan terikat dengan ta'aluk, sifat-sifat yang berta'aluk. Semua insan tertakluk dengan taksis iradat, taksirul qudrah, inkishafil ilmi wal basar wal sam'i. Kerana sangat hampir seperti barang yang mencium bau kasturi, maka manakala hampir ni daripadanya, maka bertambah-tambah baunya. Maka terkala masuk ia ke dalam rumah, ada ia dalamnya, maka putuslah baunya. Kasturi kita bau daun wangi, dekat-dekat lagi wangi. Kita masuk dalam rumah yang tu, hilang, tak ada bau dia. Terlampau dekat, itu maksudnya. Maka bila telah bercerai engkau daripada engkau, nasaya engkau pandang akan dia, dengan dia. Ini satu kaedah besar. Apabila telah bercerai engkau daripada engkau, ya, bila kau bercerai daripada engkau, maka barulah engkau pandang akan dia, tapi dengan dia, tiada dengan engkau.
Ya. Lepas tu selagi engkau itu engkau tidak kenal dia. Ya, bila engkau bukan engkau, baru engkau kenal siapa dia. Faham tak? Bila engkau itu engkau, maka engkau tak kenal akan dia. Tapi bila engkau bukan engkau, maka engkau kenal akan dia. Bila insan itu masih nampak diri dia, engkau, bermakna dia tak nampak Tuhan kan. Nafsu macam tu lah. Ya. Bila digendam dalam neraka tu, orang keluarkan dia tanya, siapa engkau, aku dia. Ya. Dia masih keras lagi, engkau, aku. Jadi bila dia masuk ke dalam neraka lapar, baru dia mengaku kelemahan dia. Atau kelebihan, makna kita apa? Melaparkan akan dia, mengkurangkan makan, dia akan lemah. Kendak dia diskat, barulah dia merasakan kelemahan dia. Ya, kalau tidak, dia tak mengalahkan kejahatan nafsu sendiri yang sangat hebat. Allah Karim. Maka apabila telah bercerai engkau daripada engkau, itu dalam Habib kita boleh satu mungkin Hikam Ibn Ruslan ad-Dimishqi, iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Inilah makna sama. Iza kharajta anka, bila engkau keluar daripada diri engkau, faqad wasalta ila Allah, maka engkau sampailah kepada Tuhan. Maksudnya selagi insan itu tidak boleh mengeluarkan pandangan haul dan kuah dia, masih lagi nampak haul dia dan kuah dia, maka dia tak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dipadamkan haul dia dengan memandang haulillah, dipadamkan kuah dia dengan memandang syuhud akan kuatillah, baru Tuhan akan buka makrifat sebenar dengan dia, baru dia kenal siapa dia, siapa Tuhan dia. Kalau tidak, dia masih lagi terhijab, ya, masih lagi terdinding. Sebab tu dia kata sini, apabila telah bercerai engkau daripada engkau. Bila engkau bercerai, dengan makna apa? Kita tidak memandang kita, ya, makna kita billah la bi anfusikum, dengan dia bukan dengan diri kita, termasuk. Abang jawab dia, nak saya engkau pandang, baru dibuka pandangan dengan dia. Itu pun dengan dia. Sebab dia nak tu dengan dia, bukan dengan kita. Tiada dengan engkau tu. Dengan dia, tiada dengan engkau. Kalau kita dengan kita lagi, jauh lagi dan tak terbuka. Allah. Maka ketiga itu adalah engkau mukmin yang kamil. Mana mukmin yang sebenarnya? Bila engkau keluar daripada diri engkau, bila engkau bercerai dari diri engkau. Sebab tu bila bercerai, maka dia berhubung. Ya, bila bercerai baru berhubung. Bercerai mana? Bercerai dengan makhluk, baru dia berhubung dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Bila padam, baru dia terang. Padam dengan mana? Padam kalbi dengan makhluk, baru sinaran nur dia terang. Selagi engkau serta dirimu tu, dan selagi engkau serta dirimu, bagi engkau mahjubun tu, ini terang kan ni. Selagi engkau serta dirimu, kamu nampak diri, ni saya buat. Walaupun lisan kita tak sebut, tapi kalbi kita ada benda tu. Oh, ini aku buat, ini aku, ini aku. Maka engkau mahjubun, engkau masih jauh terdinding dengan Tuhan, dengan dirimu. Ya. Kita semayang tu, kita semayang dengan siapa tu? Kita semayang tadi kan, billah atau bi anfusikum. Kita semayang tadi subuh ni, kita semayang dengan dia ke dengan kita? Ya. Kalau dengan kita lagi ada, belum jauh lagi. Mesti dengan dia. Qiyam kita billah, rakaat kita billah, sampai salam semua billah. Billah ay bi iradatillah, bi takhsisillah, bi ilmillah, semua dengan dia kan. Fana, lenyap, baru dia dapat. Ini nampak kita lagi aku dah akai, jauh lagi. Ya, jauh terdinding. Ya.
Allah Ta'ala amat-amat tak berkenan kalau bahasa kita. Kita memandang diri kita. Siapa kita? Kita ni fakir, hina, bangsat dengan Tuhan. Itu taraf diri kita. Tiba-tiba kita pandang aku. Oh, murka Tuhan. Itu tak terbuka. Sebab dia kata selagi engkau. Mana selagi engkau serta dirimu. Kita pandang kita punya hebat. Kita pandang iradat kita, kudrat kita, ilmu kita. Ya. Bagi engkau panggil mahjubun, kau terdinding dengan dirimu sendiri daripada memandang hampirnya daripadamu. Kehampiran mana nak duduk dalam maqamul qurbi, mesti dia apa? Bercerai daripada diri dia. Dia bercerai daripada diri dia baru diizin masuk dalam maqamul qurbi, maqamul uns, ya. Ini istilah-istilah sufi dan istilah-istilah apa ni? Arif. Orang yang mengenal betul akan Allah Ta'ala di kalangan wali-wali besar. Ya, perjalanan mereka ni cantik, bersih. Dia mengikut perjalanan ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia kata inna mahtajaba. Kalau dalam Nasa Arab dia kata inna mastatara, sama lah makna dia. Istatara makna tertutup, ihtajaba makna terhijab. Bila terhijab tertutup lah. Wa bi ba'dun nusah tulis itu istatara. Innama sesungguhnya istatara bi syiddati zuhuri. Adapun inna mahtajaba li syiddati zuhuri, hanya senyata terdinding itu kerana sangat nyata. Maka adalah sangat terang, sangat nyata. Tadi sangat hampir kan. Ini sangat nyata terang macam matahari kan. Dia kita menghadap dia tak nampak pula, terang sangat. Tu. Sebab bagi terbunyi mana tersembunyi, kerana tiada dinding daripadanya, melainkan segala zuhurnya dan membimbangkan daripada berhadap kepadanya. Ini mana terlampau terang. Martabat wujud Allah Ta'ala paling terang. Dia wajib, kita mungkin, ya, dia tunggal, tidak ada satu sertanya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Tidak ada Allah Ta'ala, tidak ada satu pun serta dia. Dia ahad. Allah. Kemudian wa innama, dan sesungguhnya khafiya anil absari li'izami nurih, dan hanya sesungguhnya terbunyi macam ni bahasa lama kan. Terbunyi mana khafiya. Apa makna khafiya? Tersembunyi daripada segala penglihat. Sebab apa? Kerana besar nurnya yang ia wujud, ya. Nyatanya terang sangat nur kewujudan Tuhan, ya. Dan inilah ibarat yang mengumpamakan mereka itu dengan umpama matahari. Dan demikian itu bahawasanya matahari itu cahayanya terlebih kuat daripada segala cahaya yang mahsus. Segala cahaya-cahaya hisia ni, lampu, ya, cahaya spotlight ke apa kan, banding dengan matahari, habislah. Matahari siapa boleh menghadap kan, ya, dia punya sinaran terlampau kuat. Dan kuat itu, ya, yang mendinding segala penglihatan yang dhaif daripada mendapatnya. Umpama kelawar ni dia nampak malam ni, siang di gabun, ya, terang sangat siang tu dia tak boleh, jadi tangkapan mata tak boleh tembung, kita nampak. Apalagi kalau dia berhadap dengan matahari, langsung kita ada jam dengan dia, terlampau terang. Maka sebenarnya jadilah zuhurnya, zahirnya itu mewajibkan wujudun nur itu hijab, dan tiada hijab atas hakikat daripadanya. Pada hakikat tak ada siapa mendinding. Macam kelawar tadi, ada benda dinding, dia tak boleh lihat. Terang sangat matahari itu, ada dinding ke? Dia tak boleh lihat tu sebab dinding, bukan sebab terlampau kuat nur mungkin. Maka bahawasanya yang zahir bagi zatnya itu tiada mendinding ia daripada zatnya.
Mantan siapa boleh mendinding Tuhan? Semua kita terdinding dengan sebab terlampau terang. Dan hanya senya hijab atasnya itu daripada lain, dan hijab di sini iaitulah dhaif penglihatan, dhaful basar, kedaifan penglihatan daripada mendirikan dia. Jadi tak mampu nak menghadap kelawar tadi dengan cahaya terang. Apatah lagi kalau nak menghadap, ya Allah, terus kepada matahari, lagi dia tak bergerak, dia kan tak nampak langsung, dan gelap. Jadi dua lah ya. Sebab tak nampak tadi sebab zulmah. Kita nampak sebab terlampau terang, itu juga terlampau zahir, syiddatul qurbi. Dan bagimu umpama yang zahir dalam kaum, dalam makhluk ini, iaitulah dhaif penglihatan kelawar, kelawar daripada mendapat matahari, serta bahawasanya matahari itu zahir, tiada kata dinding, ya, tak ada orang pasang apa dinding apa ke, bukan dengan kelawar, tak ada, tapi tak boleh pergi terang sangat. Dan hanya senyata dinding itu daripadanya kerana dhaif penglihatan, pancaran matahari terlampau kuat, sedangkan kelawar tadi terlampau dhaif, dia punya apa, idrak, tangkapan dia. Dan dia telah tiada melihat ia pada kelam malam, ya, dengan hilang cahaya, melainkan dia melihat ia, melainkan pada kelam malam pula dia nampak. Bila malam pula dia nampak, sebab penglihatan dia terlampau dhaif, maka dia boleh melihat pada waktu kelam. Dan seperti demikian itulah engkau terkadang dhaif mata hatimu daripada mendapatkan dia, kerana sangat zuhurnya, terangnya kewujudan Allah yang maha dahsyat dan amat besar nurnya, maka jadilah engkau berjalan dalam kelam malam tabiat. Kita berjalan dalam kelam, kelam apa dia panggil? Kelam tabi'ah, meraihkan akan tabi'atun nafs. Tabiat nafsu kita seolah kita berjalan dalam gelap, dan itu yang payah nampak. Dan tiada bagimu lepas daripada tempat ini, melainkan kemudian daripada terbuka tutup daripada mata itu, melainkan berlaku muka syafatu qalbi, tuan buka kemudian, dan tutup wahmin dan khayal. Bila terbuka maknanya apa? Waham dan khayal-khayalan yang tidak ada hakikat, bahawa diperasan kehebatan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Waham kita pun tak waham. Sudah sebut kan, maqadaka syai'un mislul waham. Tidak ada satu benda yang menarik seorang tadi menjadi jauh seumpama wahmin. Waham ni sangkaan yang tidak ada hakikat, kan? Disangka apa tuan? Dua perkara besar. Dia menyangka bahawa makhluk ini boleh memberi manfaat, dan makhluk ini seolah-olah boleh memberi mudarat. Itu faham? Sedangkan makhluk tidak ada. La yadur wa la yanfa. Hakikatul khalaik la yadur wa la yanfa. Hakikat semua makhluk, la yadur, dia tak boleh memberi mudarat, wa la yanfa, dia tidak boleh memberi manfaat. Yang beri manfaat hakiki huwa Allah, yang mendatangkan, memberi, letakkan mudarat pun dia juga, sebab dia yang mempunyai nama An-Nafi'. An-Nafi' itu ismun minal asma', satu nama daripada asma', nama-nama Allah Ta'ala yang memberi manfaat. Adbar pun dia juga, ya, mana kembali pada makna hakikat. Semua tu keterikatan semua makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu kita nak faham dan nak pandang. Kalau dia kekal memandang keterikatan seluruh makhluk dengan Tuhan, maka cahaya tu dia terang kalbi dia, menyebabkan terhapus pandangan makhluk. Dan khayal apa makna? Benda tak ada hakikat, benda ni khayal. Allah, duk khayal dengan makhluk kan. Benda tak ada hakikat, benda ni. Maka apabila menghendaki Allah Subhanahu Wa Taala tu bahawa menentukan suatu hamba daripada segala hambanya dengan suatu daripada segala anwaru rabbaniyah, dengan segala nur yang dibangsakan kepada Tuhan, ya, Tuhan nak buka
dan ma'arif ilahiyah, dan segala makrifat-makrifat yang dibangsakan kepada ketuhanan, maka ditolonginya dengan suatu nur daripada nurnya. Ya, Tuhan campakkan nur dalam kalbi insan tadi, maka menghilangkan dengan dia nur itu akan gelap tabiat. Ya, nur bila Tuhan pancarkan dia, dia masuk, dia terang. Innan nura iza dakhalal qalb infasaha wa ansyarah. Dalam hadis Rasulullah menyatakan nur tu bila masuk aja, tembak dalam kalbi, maka hati tu lapang, tenang. Maka Rasulullah ditanya oleh sahabat, hal zalika min alamati allati tu'rafu biha, ada tanda tak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa hati kami ini ada nur atau tidak? Rasulullah kata na'am. Maka dalam hadisnya Rasulullah beri apa? 3 tanda. Tanda seorang tu ada nur dalam kalbi. Pertama apa? At-tajafi andaril ghurur. Hati dia renggang dengan negeri yang menipu daya. Darud dunia. Hati dia sudah renggang. Mana renggang? Hati dia sudah tertambat dengan kehidupan unsur keduniaan yang banyak menipu daya. Sebab dunia ni ada 2. Satu dipuji, satu dicela. Yang dipuji kita guna perjalanan dia tu dipuji. Kalau kita gunakan dia nak ambil cara nafsu, guna cara nafsu, guna ni yang membelit, menambat. Jadi orang yang ada nur, benda tu terbuka. Dikenal tipuan-tipuan dunia ni. Kemudian wa isti'dad lil maut qabla nuzul maut. Dia membuat persiapan mati sebelum datang kematian. At-tajafi andal wurul. Yang kedua, wal inaba ila dadul khulud. Hati dia sentiasa balik, sentiasa mengenangkan ini kalau mati hari ini benar alam barzah pada masuk, banyak kes lagi kita nak hadap. Padang mahsyar, alam barzah ni berapa ribu tahun tak tahu sebelum kiamat. Bangkit pula pergi padang mahsyar lagi, nak hisap nak apa. Ni benda tu dah ada dalam minda dia. Sentiasa mana diingat atau mana memberikan cahaya hati dia. Dan setelah itu dia pun susuli dengan tindakan yang tepat, itulah dia menyiapkan isti'dad lil maut qabla nuzul maut, membuat persiapan kematian sebelum datangnya kematian, itu dengan amal saleh dan berbagai-bagai ketaatan zahir dan batin dia. Atau tanda hati sudah ada nur. Mana ahli ibadat, orang pergi masjid sembahyang ni dah ada nur kan. Kalau tak ada nur, tak kenal masjid. Tanya masjid kampung awak kat mana, tak perasan gitu. Wah, itu memang gelap betul kan. Cuma nur kita ni berbeza lah. Ada yang 20 watt, ada yang 40, ada 60. Yang kuat macam wali-wali macam 2 atau 50 spotlight. Mancar nur. Surut terang tu. Terang apa? Kewujudan Allah, kebesaran Tuhan dinampak. Demikian nur itu kepada kelam tabiat dan nyala pelita mata hati. Nyala. Dia nyala senang, alif lam. Menyalalah pelita hati, mata hati daripada nuril yakin. Al yakin asyabihu bin nur. Yakin yang ditasyabuhkan, diserupakan dengan nur. Pada pihak dia menerang. Bila matahari datang terang, bila yakin datang terang kalbi dia. Itu semua benda yang membawa kepada mana diperlukan kepada cahaya kan. Allah. Dan Quran pun disebutkan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Afaman syarahallah, tidakkah mereka yang Tuhan dah buka kalbi dia lil Islam, bagi Islam, fa huwa ala nurin min rabbih, dia berada dalam nur Tuhan ni. Afaman syarah sadra, sadar itu lapisan pertama. Manakala iman tu cahaya dia masuk sadar, dia beriman. Dia masuk dalam dari kalbi, lagi kuat iman dia. Dia masuk pada sir syarab, itu lagi kuat. Mana pergi lapisan lagi dalam. Mana pengenalan dia makin tinggi, makin hebat, makin terang dengan Allah Ta'ala. Kalau sadar pun tak masuk, jawab dia pun tak sadar.
Sadar pun tak masuk. Ya, itu yang sebut Quran sebut, ya, apa dia? Sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Sama je mereka kau beri peringatan ke Muhammad, ya Muhammad kau tak beri pun sawaun, sama je, tetap dia tak beriman. Itu makna nur tak masuk. Ya, Nabi Rasul baca Quran pun tak masuk tu, bayang tu. Bab masuk ni bukan hak kita. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak boleh memberi petunjuk orang yang kau kasihi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tak boleh beri petunjuk orang yang dia kendaki. Kalau dia kendaki jauh mana pun dia akan dapat petunjuk. Salman Farisi jauh, dia geografi jauh. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal duduk sekampung, tak beriman. Maknanya hidayat al-muwassilah, ya, dengan hidayah itu tarik dia lain. Hidayah itu tarik, tunjuk jalan. Itu ada pada Nabi-Nabi Rasul-Rasul Tuhan berikan, pada para sahabat, pada para ulama menunjuk jalan ni. Masuk atau tak ada. Memasukkan iman itu mutlak hak Tuhan. Siapa tak ada campur tu. Nabi Rasul pun tak dapat, tak ada kuasa tu. Ya, Tuhan masukkan dapat. Kalau dia tak masuk tak dapat. Ya, bila tak masukkan, anak Nabi pun tak beriman. Kalau tak masukkan anak Nabi, bini Nabi pun tak beriman. Bini mana yang tak beriman? Nabi Lut alaihissalam. Kan? Kisah lewat, dia jadi ejen. Kalau anak yang tak beriman, Nabi Nuh alaihissalam, ombak datang pukul dia kata bukit tinggi lagi. Hingga bukit tengah lain, gunung ada lagi ayah dia. Allah Ta'ala pun hantarkan pukulan ombak memisahkan dia. Pum. Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan ahli kau lagi Nuh. Itulah mengamal yang amal yang tak betul, mana kufur dengan Tuhan habis. Walaupun anak itulah maknanya. Itu begitu hebat mana kuasa mutlak Tuhan. Bila pancarkan nur dia dapat. Ya. Betul Rasulullah minta nur. Allahumma apa Rasulullah minta? Allahumma ja'al qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa amani nuran wa fi bahri nuran yamin nar shima nuran. Rasulullah minta ya Allah jadikan kalbi aku nur, di mata aku nur, telinga aku nur, pendengaran aku nur, depan aku nur, belakang aku nur, kiri aku nur, kanan nur, kiri nur, atas nur, semua nur. Ya, wazim nuran, dan tim tak besarkan nur. Berarti nak jadi kita insan nurani. Kalau tadi insan nurani, insan zulmani. Kedua ini. Terang nur atau gelap? Ya, kalau gelap habis tu Tuhan boleh tak kenal. Dia mengatakan kapi nak habis dulu. Satu tak kenal. Dia kira makan tidur dia kenal. Ya, sebab kawan kata kalau An'am itu macam binatang kaki empat. Kita nak sentiasa dalam nur. Pandangan kita ada nur. Mana pandangan kita ada nurul ma'rifah. Pengenalan dia, mengendengar dia, pendengaran ahli ma'rifah. Berjalan dia ahli ma'rifah. Dia pusing mana pun semua style ahli ma'rifah. Bukan ahli ghaflah. Mana nur yang Tuhan pancarkan dalam kalbi dia. Ya. Allah karim. Mana jadi? Dan hanya terbunyi daripada segala penglihatan tadi besar, kena besar nur ni tadi. Dan inilah ibarat yang telah mengibaratkan mereka itu daripada mata habis. Maka sebenarnya jadilah zuhur ni itu mewajibkan akan wujud nur tadi, hijab terdinding. Kemudian bagimu umpama zahir kaun ini dhaif seperti kelelawar. Nabi baca ni kaun ni. Dan jikalau telah engkau ketahui situ demikian itu, maka sungguh-sungguh olehmu dalam menyucikan ruhanimu, sucikan ruhaniyahmu tadi. Baru suruh kita jadi insan nurani, ya. Dan bernikmatlah kita. Fal yatana'amu bihayatir ruhaniyah. Naklah kita bernikmat dengan kehidupan ruhaniyah, bukan kehidupan jasmaniyah. Wa ilam tadkhul fi hazil hayah, kalau kamu tak masuk dalam kehidupan ruhani punya kenikmatan, kamu dilekakan dengan jasmani, jasad yang akan dibuang dalam liang lahat itu. Ya, maka Allah bukan kehidupan jasmani saja. Jasad doang, jaga solek, makan seimbang macam-macam. Ya, pas sakit sikit takut mati. Ya.
Bila mati putus nikmat apa? Duniawi. Dia tak tahu kalau rohani mati putus nikmat ukhrawi lagi besar. Jadi kita tumpukan apa? Kehidupan ruhaniyah, ruh kita tu, hakikat insan yang sebenar ni. Habis tu ya. Daripada tempat ya jismaniyah, sangka luar ni, dan tuntut olehmu daripada Ta'ala akan tolong. Ni paling besar lah. Minta madat daripada Ta'ala, bantuan daripada Ta'ala. Ya. Kita minta apa? Pertama hidayah, kemudian inayah, kemudian ri'ah. Tiga tu cukup. Dia dapat hidayat, dapat inayah, dapat ri'ayah, selamat di dunia akhirat. Sebab bila hidayah mahfuzun anil kufri wa syirik, dengan ada hidayah Tuhan, manusia itu terlepas daripada syirik. Wa bila inayah, dengan ada bantuan tadi, hidayah petunjuk, inayah bantuan, dengan ada bantuan mahfuzun anil kabair wa sarair, dia terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Dan last sekali paling tinggi ri'ayah. Birri'ayah dengan pemeliharaan, mahfuzun anil ghafalat wal khatarat, dia dipeliharakan daripada kelalaian, bahawa hati dia sentiasa ma Allah, ya, sentiasa dengan Tuhan. Itu tiga benda tu minta. Ya Allah, berilah hamba ini hidayatmu, inayahmu dan ri'ayahmu. Ya, bahasa Melayu kita apa? Ya Allah, berilah hamba ini petunjukmu, ya, bantuanmu dan pemeliharaanmu. Selamat. Tiga ni kau dapat, untung besar dan Allah. Dan pohonkan olehmu akan dia, mana munajat minta kepada Ta'ala akan fahmin, kepahaman yang sebenar, ya. Dan kata olehmu, Qul Rabbi zidni ilma. Rasulullah SAW sentiasa baca dalam sujud. Rasul dia hebat tu. Ulama kata ilmu yang ada pada baginda SAW tu 99.99. Yang poin sikit bagilah ramai-ramai. Ya, Nabi-Nabi lain, ulama lah apa semua tu, ambil daripada poin sikit kan. Sikit sangat tu, bagilah ramai. Yang besar 99.9 apa semua tu, itu hak Rasulullah, yang paling besar. Itu pun Allah kata innaka la tahdi, Allah kata apa? Ma utitu minal ilmi illa qalilah. Aku tak beri ilmu pada engkau yang Muhammad, mereka sedikit. Padahal Nabi punya tu masya-Allah. Kita punya ramai-ramai bagi tak ada poin, satu poin tak ada. Sikit sangat, ya. Apa tu kita rasa kita hebat pula, pandai. Wah, nah Rasul minta lagi tambahan ilmu. Ya. Al-ilmu dipanggil apa? Kalimatullah yudrikul akhir. Ilmu kalimat yang tidak mengenal akhir. Ilmu tu lautan tak bertepi. Tuan buka. Ya, macam-macam pembukaan demi pembukaan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau tuan buka tu sampai alam barzah, tuan buka lagi. Bermacam-macam pembukaan yang luar biasa antara Nabi. Syarat dibersihkan pentuang, ya. Jadi yang sujud kita baca Rabbi zidni ilma. Yang dikata olehmu, hai Tuhanku, tambahilah olehmu akan daku ilmu. Maka ilmu tu banyak lah, ya, banyak pesen. Ilmu zahir, cara zahir, ilmu batin, ilmu ma'rifat lagi tinggi. Macam-macam futuhat Tuhan buka. Tu. Bila kena ke sini semua ilmu ma'rifah sebenarnya. Dan kita tasawuf dia nak ilmu yang khusus, tauhidul khas. Betul ke dalam suluk Naqsyaband, orang datang je kan, masuk suluk, dia kena buat lapar masuk. Ya, ya Tuan Syekh, kami datang daripada lautan jahil. Kena sebut benda tu. Kalau dia ada 3 PhD macam, dia nak sebutnya ni. Saya ni ada PhD kan, semua handal ni kan, doktor. Tiba nak saya datang dari lautan jahil. Nak sebutnya ni tak tersebut kalau dia tak sedih. Maksud ilmu dalam suluk bukan ilmu yang kau dapat tu, bukan ilmu bil iktisab, bukan ilmu iktisabi, yakni ilmu ladunni. Ilmu dipanggil ilmu mukasyafah, ilmu pembukaan rohani. Batu jalan dia dengan riadah. Kalau ilmu yang kita dapat ni, maklumat biasa ini, dengan iktisab, kita usaha menghafal, buat semakan, kajian apa semua kan, itu ilmu lain. Itu ilmu bagian idrakul aqli,
Yang ni idrakul ruhani. Ya, bila dia bersih, pam tuan buka. Ya, kalau hati tak bersih, dia alim macam mana pun tak terbuka tuan. Sebab tu Imam Ghazali title darajat orang yang alim bersama mana pun bagian syariat, martabat nafsu dia hanya duduk lawamah ini. Ya, 5 mazhab, 10 mazhab dia duduk title dia bawah tu. Setakat lepas amarah lawamah. Dia nak naik pergi kepada mulhamah pun jarang-jarang, apalagi mutmainnah. Sebab ilham rabbani dia akan datang bila bersih. Lepas tu bila disuruhkan dia dia buang-buang kekotoran tadi tu, dia lap cermin, datanglah warid. Warid tu dia kata ilham rabbani fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tuan jumpa. Dan ilham tu cantik-cantik dia bersih, dia naik tu pergi pada mutmainnah tetap. Ya, bila dia tamakun kalbi dia kekal dengan muraqabah dan sebagainya, dia buka. Itu sebab proses riadah tu penting. Sebab kalau kita tak riadah, kita tak semak, takut kita silap anggap kita rasa kita dekat, rupanya sebaliknya. Ya, macam orang tak periksa lah tuan. Sekolah tu tak ada peperiksaan, jadi dia tak boleh mengesan pencapaian kalau kesan. Ya, dia perlu peperiksaan tu. Tujuan apa sekolah dia buat peperiksaan? Exam tujuannya tuan untuk mengesan pencapaian. Dia buat dah pun tahu pencapaian sekat mana. Tapi kalau tak ada, tak dapat kesan. Kita rasa aku ni hebat, kalau periksa dapat nombor 40. Ya, itu masalah. Sebab ada perperiksaan penting. Dia test, boleh periksa baru tahu. Aku dalam sudut dia test tuan ni. Mana warik-warik kita tengok mana datang, baru dia dapat kesan rohani dia setakat mana pencapaian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu je lah ya. Habis. Ini satu kaedah besar pula ya, disebut oleh tuan pengarang ni. Iaitulah apa yang biasa kadang-kadang kita tersilap. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu fayaqilla fahmuka anhu. Sebab dia kata minta kepahaman tadi. Nak faham apa ni dia antara bahasan ni. Ya, kita kena faham bahawasanya la yakun talabuka tasabbuban. Jangan ada bahawasanya talab engkau, doa engkau tu tasabbuban ilal ata' minhu. Ya, kita rasa itu sebab pemberian daripada Allah kepada engkau. Kalau gitu fayakinlah fahmuka anhu. Maka dikata sedikit sangat, cetek sangat kepahaman engkau daripada Allah Ta'ala. Biasa kan? Musim kemarau, kemudian kita semayang pun kan? Istisqa. Ya, lepas semayang, boom, hujan pun turun. Ni doa kita share. Biasalah tu. Salah tu kan? Doa kamu kemudian turun hujan, azali dah siap. Azali dah siap. Masya Allah kan wa man lam yasha'lam yakun. Apa Tuhan kendaki, taksis iradat, itu saja berlaku. Apa dia tak nak, takkan berlaku. Jadi taksis iradat berlaku bila tanjizi qadim kan. Kita ngaji iradat minta doa apa? Tanjizi qadim. Mana taksis dia sedia kala lagi dah. Doa kita datang kendian. Tiba-tiba dia kata, ni doa kita datang hujan. Mak saya menikah bapak saya dulu, saya tukar nak hantar surat jemputan. Betul? Mak saya menikah bapak saya hantar surat jemputan. Tuan-tuan, kau tak ada lagi. Ya, tu cakap kelakau ni mungkin. Sebab tu jangan pandang pada doa kita. Kita doa sebab apa? Sebab Tuhan suruh. Ud'uni astajib. Kita berdoa sebab engkau suruh, ya Allah. Kemudian adab doa serah pada waktu yang dikehendaki, la fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kena, bukan waktu kita kena. Kita jangan ajar Tuhan, minta serah bagi. Bila nak bagi, nak pergi macam mana, cepat, lambat, tukar, elak balak, tu semua hak dia. Ya. Kemudian dalam doa kena ada izharul fakri. Kita berdoa sebab nak menzahirkan fakir hina kita dengan Tuhan. Bukan kita doa nak benda matruk. Kebanyakannya itulah, dia nak benda tu, dapat benda tu dia lari. Dia tak ingat Tuhan lah kan. Dia ada projek besar, masjid tak tinggal 5 waktu sembahyang Jumaat, subuh orang datang, belum datang dia datang dulu. Dia dapat projek tu hilang. Sebab dia buat ibadat nak projek kan. Dia dapat projek raib lah. Dia hamba projek, bukan hamba Tuhan. Ya, jaga. Kita berdoa ila izharul fakri, menzahirkan fakir kita dengan Tuhan.
Bila fakir ada, baru madat sampai. Tahaqqaq bi faqrika yamuduka bi ghinaih. Kamu tahqiq mandang fakir kamu, Tuhan akan bantu kamu dengan sifat Dia yang maha kaya. Kita pandang sifat kita, kita dapat bantuan daripada sifat Dia. Kita pandang kefakiran kita, Dia akan bantu dengan kekayaan Dia. Kita pandang kehinaan kita, Dia akan bantu dengan kemuliaan Dia. Itu maksud ini. Ya, itu cara maknanya apa? Perjalanan dalam menyucikan dalaman. Jangan tersilap di sini. Sebab dia kata kena nak faham betul. Banyak ni kena kan. Kadang-kadang kita walaupun mulut tak cakap, kalau hati kita, ni berkat anak zikir. Kau zikir baru, benda ni berlaku azali dah siap dah. Dia dah susun awal. Adakah dengan sebab kita doa baru Tuhan nak ijaz? Ada? Semua dah siap pada azal. Hendaklah ada tuntutmu itu, ya, kerana menyatakan sifat kehambaan, ya. Dia nak hamba tu menuntut kena menyatakan hamba. Situ ada atas ni. Jangan kiranya tuntutmu itu jadi sebab kepada memberi daripadanya. Dia beri, kita pun nampak, ya, kan nampak pemberian ni, kita nampak doa kita. Kita rasa kita doa hebat, mustajab kan. Maka sedikitlah pahammu daripadanya, pada barang yang berhadap engkau padanya daripada memberi. Ya, dalam menghadap pemberian Tuhan kita dah silap. Betul kita nampak itu semua fadlillah, kurnia Tuhan. Dan engkau lihat bahawasanya dengan sebabmu. Dia sekali nampak diri tak? Nampak kita. Dalam perjalanan dia nak putuskan pandangan kita, baru dia buka. Maka tiada syukur engkau, ya. Akhirnya nampak dia hebat berdoa, dia tak syukur dengan Tuhan. Jadi kalau engkau syukur, maka dalam syukurmu itu daif. Kalau ada pun daif bila dia nampak diri dia. Kerana menilik sebabnya, dia tak menilik pada musabbibul asbab wallahu ta'ala. Balik daripada sebab dia yang doa. Dalam hasil ni tadi, ya. Dan mewajibkan demikian itu bagimu putus daripadanya wala ayazabillah. Inqita'ul qalbi, terputus. Jadi dia pun khayal dengan doa dia, dengan usaha dia terlupa kepada pentadbiran yang maha besar daripada Ta'ala. Terkala pada tegahnya, padahal berpegang atas segala amalmu, ya, sebab dia berpegang pada amal tadi lah menyebabkan terhijab. Dan diam kepada segala halmu. Apa ni? Diam sukun. Dia seronok dengan hal-hal yang Tuhan beri pada dia. Contoh tadi mustajab doa, mula dia. Maka adalah engkau itu mahjub, engkau terhijab. Ya, dia seorang terhijab daripada Tuhanmu, padahal berpaling daripadanya dalam hal berhadapmu atasnya. Ini bahaya. Dalam hal zahir nampak berhadap, berdoa, pada batin dah putus. Sebab bila batin pandang dia diri kita putus. Dia kena pandang dia je. Tawajuh kalbi tetap dengan dia. Baru cantik, boleh pergi cantik. Bila kita pandang hebat kita je, jatuh. Tapi dalam rupa cantik. Rupa zahir cantik. Wah, ibadat cantik. Rupa dalam dah rosak. Ya. Tu yang tak menyala. Rumah baru, dia punya pelak je 35 itu rumah kan. Kan? 35 pelak dia, pelak baru rumah. Dia tekan satu pun tak menyala. Pasal tak menyala ni? Tekan-tekan semua tak menyala. Rupa dalam tak connect wire. Dekat Swiss tak ada coin. Ya, nampak hebat. Wah, kan? Dia punya Swiss cantik-cantik kan. Bila tekan satu tak menyala. Tak. Sebab apa? Dalam tak ada connect. Bila qalbi tak ada connect dengan Tuhan, dia gelap, zulmah. Ya, bila buat ibadat luar je lah, dalam tak ada connect dengan Tuhan. Dia nampak diri dia, memandang diri kita, memutuskan, ya, mana ittisal qalbi dengan Tuhan akan terputus. Terpandang diri, ru'yatun nafs, memandang akan diri engkau hijabun, iaitu hijab maksudnya. Ru'yatu wujuduka, ya, hijabun, pada memandang wujuduka mani'atun, dia menyekat daripada syuhudillah, musyahadah akan Allah Ta'ala. Ini disiplin sufi cantik dan hebat. Dia nak bawa kita sampai ke Tuhan, ya. Dan tuntutmu tadi atas wajah sebab itu bahawa engkau lihat akan jatuh barang yang engkau kena. Di doa-doa dapat yang dikena kan, habis tersangkut ke situ. Lazim daripada tiada terurai ia kerana sebab itu barang yang lazim daripada adamnya sebab.
Ya, sebab itu barang yang lazim daripada adamus sebab, maka lazim adamul musabbab. Tak ada sebab, tak ada benda sebab, dia nampak situ. Maka daripada wujud sebab, maka lazim wujud musabbab. Daripada kalau tak ada sebab, dia jadi hamba ni, dia memandang asbab. Dalam syariat dia tuntut kita mengadakan sebab, tapi dalam hakikat dia melarang kita memandang pada sebab. Pandang pada sebab dia mahjub, dia terhijab. Ya, dia ada syariat yang zahir menuntut kita berusaha dan ikhtiar. Syariat yang batin mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar. Bidalil qauli ta'ala, dalil firman Tuhan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam usaha ikhtiar, kemudian serah. Serah itu menandakan usaha makhluk tidak memberi kesan. At-taksir minallah faqat. Ya, kesan tu hanya daripada Allah Ta'ala. Ya, kalau manusia beri kesan dah standard sama dengan Tuhan. Ya, tak ada siapa boleh mengubah apa yang telah ditaksis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau gitu macam mana pula doa kita nak buat macam mana? Tengok sini jawapan dia. Wal yakun talabuka li izharil ubudiyah wa qiyami. Mim dia, bukan mim malik tu. Dia punya tu pusing ke bawah. Qaf, ya, alif, mim. Bukan mim malik tu. Qiyam. Mana wal yakun na'la talabuka, permintaan permohonan doa kita tu li izharil ubudiyah, kena menzahirkan kehambaan. Tu betul. Kita berdoa ni Allahumma, mana kita zahirkan hamba kita dengan Tuhan. Satu, wa qiyami bi huquqir rububiyah, dan kita mendirikan hak rububiyah, hak ketuhanan Allah Ta'ala, ialah disembah akan dia, dipohon akan dia, bergantung kepada dia. Itu maksud dia. Jadi doa kita kena ada makna tu, bahawa doa tu tepat dengan dikendaki oleh Allah Ta'ala. Dan taklah ada tuntutmu, mana doamu kerana menyatakan sifat kehambaan. Bukan kita nak benda yang kita minta. Kebanyakan kita minta nakkan ainul matlub, benda yang kita nak tu. Itu banyak kita tersilap. Kerana iaitu maksud haki Ta'ala daripadamu. Mana Tuhan nakkan kita zahirkan kita punya kehambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan mendirikan pada sifat ketuhanan. Ya, mata akan datang dia kata apa? Dua tu kan. Kun bi awsafir rububiyah muta'allikan wa bi awsafir ubudiyah mutahaqqiqan. Kun, bentuklah diri kamu bi awsafir rububiyah, dengan sifat ketuhanan muta'allikan, bergantung. Mana kalbi kita sentiasa bergantung dengan sifat ketuhanan Allah, wa bi awsafir ubudiyah, dan dengan sifat mana kehambaan mutahaqqiqan. Syariat tahqiq. Sebab menandakan syariat wal hakikat dia tak boleh pisah. Ya, hakikat gantungan kalbi dengan dia, kemudian syariat menunaikan segala tuntutan dia. Ambo cantik jalan. Sama sini juga ni. Ya. Kerana iaitu maksud daripada wujudul ubudiyah, wujud kehambaan itu menzahirkan akan iftikar kepadanya. Dia tuan nak. Kita menzahirkan fakir kita kepadanya dan tadarru' atasnya. Man tawada'ah rafa'ahullah. Siapa tawaduk, mendiakan Tuhan angkat martabat dia. Dan alamat demikian itu bahawa engkau mendoakan dia. Jadi tanda kita tawaduk merendah diri ialah kita memohon. Itu maksudnya. Bukan kita mohon tadi nak kita punya selera. Dapat selera Tuhan boleh ingat. Bong dia bongkau tadi. Dan engkau menyerahkan dalam qasadmu dan tawakul dalam tawajuh. Dalam qasad kita serah, dalam tawajuh ada tawakul. Itu maksudnya. Dalam kita menghadapkan diri kepada Ta'ala ada makna tawakulan. Apa makna tawakul? Sikatul qalbi biwa'dillah. Kita sikah, janji betul, pegang dengan janji dia, dan reda pada yang jatuh dari pemberi dan tegah. Ya, dan kita reda apa yang Tuhan dia bagi, dia tegah, semua kita reda. Raditu billahi rabbah. Raditu, aku reda Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Bila kata Tuhan apa? Fa'alu lima yurid. Dia boleh buat apa dia nak. Jadi apa dia buat kita reda. Dia bagi kita apa? Nikmat, alhamdulillah. Dia bagi kita sebaliknya pun alhamdulillah. Dia bagi sakit, alhamdulillah. Ya, dia bagi sihat pun alhamdulillah. Baula alhamdulillahi ala kulli halin. Kan kita baca dalam sembahyang kan, lepas sembahyang alhamdulillah, alhamdulillah, lepas tu alhamdulillahi ala kulli, bukan ala ba'di. Kalau ba'di setengah, mana setengah? Sihat alhamdulillah, sekaya alhamdulillah, bila sakit tak ada alhamdulillah.
Ya. Sebab tu dia kata rida sebenarnya apa? At-talazzuz bil balayat tahaqququm bir ridha. Orang yang sampai tahap dia boleh berlazat dengan bala, dengan ujian, itu mantap dalam makan ridha. Para aulia bila kena sakit apa dia kata? Alhamdulillah albasani libasal aulia. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian kekasih-kekasih engkau. Sakit ujian itu sebenarnya sarungan, ya, kekasih telah punya pakaian. Inna asyaddan nas bala'anil anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul dan orang yang sempurna. Jadi bila Tuhan uji tu tanda disarungkan tu. Ya, kita pandang dengan cahaya iman pun nampak. Tapi kalau pandang dengan zulmatun nafs tak nampak. Ya, nafsu apa dia nak sehat kan? Ya, segar, perut bulat kan? Tidur terlentang, itu nafsu kan. Kita nak dengan dia. Kita nak kok mana pun kita billah dengan dia. Jangan terputus dengan dia kan. Sebab tu suruh pi kulilam hatin wanah pasin. Ya. Kita bersebut tu betul-betul kalbi dia setiap saat dengan Tuhan. Kalau tidak dia kata pi kulilam hatin wanah pasin, sedang kalbi dengan makhluk, kazabta, bohong kau Tuhan kata. Dia baca pi kulilam hatin, tapi hati nampak lain. Dia tidak tiap-tiap napas dengan Tuhan. Kalau dia pi kulilam hatin wanah pasin ada dalam masa yang dia kena tiap-tiap napas tu naik dengan Tuhan. Kalau tidak Tuhan kata kazabta, bohong kau. Kau kata tiada nafas tapi nafas kau dengan makhluk. Habis kan. Macam kita semayang lah, wajjahtu wajhiya lillazi. Kita baca ayat tawajuh kan. Itu iftitahus salat, pembukaan salat. Aku hadapkan diriku. Wajjahtu wajhiya lillazi, bagi Tuhan yang fataras samawati wal ardh, yang mentadbir langit bumi. Tiba-tiba dalam kita baca tu hati kita buat lain, mengayau. Kata Imam Ghazali, Tuhan jawab kazabta, dusta kau kata. Itu dalam semayang. Kalau luar semayang tu cerita kan. Sebab tu kita fokus betul-betul. Bila ibadat tadi kita fokus, dia pun istighalu qalbi. Ya, kata Sayyidi Ahmad Idris, kena istighalu qalbi. Apa ibadat fokus, jangan di lidah dia. Baru dia akan bagi kita apa? Halawah, kemanisan. Lepas halawah dia bagi kita mahabbah. Lepas mahabbah dia bagi kita al-ishq. Lepas ashq barulah rafa'tul hijab. Pum, aku buka hijab. Dia buka hijab tak ada kan? Nikmat paling besar biar terangkat hijab dia dengan Tuhannya. Masuk di dalam alamil maknanya usul ila Allah Ta'ala, muraqabah dan musyahadah dia dengan Tuhan, ya. Dan satu lagi kata Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an, barang siapa tiada dalam doanya meninggalkan ikhtiar. Allah. Dia berdoa jangan beri ikhtiar, serah ke dia. Kita doa tu jangan ada makna apa, makna talab, makna apa, mengajar, makna mengingat, jangan ya, ittiham. Oi, ulama sufi punya kajian tentang hebat, detail cantik. Jangan ada makna ittiham. Kita berdoa jangan ada makna soal tuduh, doa lambat tu, jangan ada tu. Makna mengajar soal, ya Allah kau beri aku ni macam Tuhan tak tahu apa. Tak ada makna tu. Sebab kita ada makna tu, jangan ada ikhtiar. Bila doa tu tadi makna tadi, menzahirkan fakir dan ada tawajuh kita dengan Tuhan, serah kepada dia. Atau ada berdoa, ya. Padahal reda dan ikhtiar, ya, hak kita lah. Apa Tuhan beri itu kita ikhtiar. Maka kalau tidak begitu, jawab dia apa? Iaitulah mustadraj. Orang tu diistidrat, na'udzubillah. Ya, dan setengah daripada orang yang dikata baginya, sampaikan olehmu akan hajatnya, maka bahasanya aku benci mendengar suara. Dah bagi-bagi dah. Ya, dia melalak, dia kuasa aku dengar. Macam itulah kuasa kita kan. Budak-budak melalak ngomong kan. Ada bagi-bagi. Memekak kan. Itu dibagi cara apa tu? Istidrat, permuaan. Jangan kita nak Tuhan bagi tu dengan rahmat. Ya, dia bagi dengan kasih sayang. Walaupun sikit tapi ada kasih sayang. Tu yang mahal. Ya, kalau duit istidrat dia beri. Ada pergi main-main jauh-jauh tu. Tu dia marah tu. Ya, kau memekak air kat sini. Sebab apa tu? Sebab dia marah. Sebab tidak ada adab. Ya, sebab kita beradab dengan Ta'ala, itu yang paling penting. Ya, pertama kita berdoa sama izharul fakri, menzahirkan fakir kita. Kita berdoa sebab arahan dia. Kemudian kita berdoa serah pada dia. Dia nak bagi, dalam hadis ada kan, dia bagi yang kita minta. Kadang-kadang dia tukar, kadang-kadang dia beri waktu cepat, kadang-kadang dia takhir, kadang-kadang dengan sebab doa dia alihkan bala dan sebagainya. Yang penting terserah dia. Ya, dia menyusun lebih baik daripada atau adab doa, habis itu.
Kemudian kita maka jikalau ada serta ikhtiar, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma fa inna khaira kulli bi alhamdulillah. Subhanakallahumma fa innahu la ilaha Belum ada. illa anta.